Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Ohayo gozaimasu. Para pelajar yang saya kasihi, kita bertemu lagi. Kali ini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan penjajahan British di Tanah Melayu dari tahun 1874 hingga 1942. Perluasan kuasa Barat, khususnya British di Tanah Melayu, secara langsung dan juga secara tidak langsung telah membawa kepada perubahan dari segi sistem pentadbiran, di mana sistem pentadbiran tempatan telah digantikan dengan sistem pentadbiran Barat. Telah dijajah oleh beberapa kuasa-kuasa Barat dan juga kuasa Imperialis Timur. Misalnya Portugis 1511 hingga 1641, kemudian Belanda 1641 hingga 1824, kemudian diteruskan oleh British 1824 sehinggalah 1941, sehingga kedatangan Jepun pula sebagai satu kuasa Imperialis Timur pada 1941 hingga 1945. Semua ini telah membawa kepada apa yang dikatakan sebagai perubahan yang besar dalam sistem pentadbiran tempatan, diganti dengan sistem pentadbiran Barat, dan juga kemudian nanti diganti dengan sistem pentadbiran tentera Jepun. Ini semua adalah berlaku dari awal penjajahan Barat ke negara kita sehinggalah kepada berlakunya Perang Dunia Kedua dan membawa kepada pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Apa yang jelas dengan kedatangan kuasa Barat ni, kalau kita lihat sehingga tahun 1874, negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang menghadapi keadaan yang tidak tenteram, disebabkan oleh konflik dan kekacauan yang berlatar belakangkan kegiatan pelanunan di Selat Melaka, sistem percukaian keterlaluan yang dikenakan oleh pemerintah tempatan, serta undang-undang tradisional yang tidak bersifat adil. British berpandangan bahawa konflik tersebut adalah punca daripada perebutan takhta serta persaingan di antara kongsi-kongsi gelap Cina. Ini menurut Milner tahun 1914. Ini adalah antara kesimpulan yang dibuat oleh Barat. Mengapa mereka datang ke Tanah Melayu untuk meluaskan kuasa dan seterusnya membentuk satu pentadbiran yang dipanggil sistem pentadbiran Barat. Jadi kita akan lihat perkembangan ini, bagaimana sistem pentadbiran Barat ini telah mengubah lanskap politik, ekonomi serta sosial Tanah Melayu hinggalah membawa kepada zaman pendudukan Jepun. Bagi British, keadaan sedemikian membuatkan British merasa bahawa keselamatan pedagang di negeri Selat terjejas, disebabkan oleh masalah-masalah yang disebutkan tadi, seperti masalah pelanunan, sistem cukai yang tidak seragam yang dianggap membebankan mereka, serta berlaku perebutan takhta di Tanah Melayu. Jadi kekacauan politik ini bagi British dia telah menyebabkan kegangguan kepada kelicinan kegiatan perdagangan di negeri Melayu, khususnya aktiviti-aktiviti perdagangan seperti pelombongan biji timah dan sebagainya. Oleh itu pihak British telah mengatur strategi melaksanakan dasar campur tangan bagi membolehkan pengaruhnya ditempatkan dalam pentadbiran negeri. Itu yang penting. Itu mengapa mereka nak masuk, nak menjajah, sebab mereka nak membentuk satu pentadbiran yang membolehkan mereka mengeksploitasi ekonomi negara. Itu hasrat mereka sebenarnya. Hasrat itu adalah bertujuan untuk mengawal cara pentadbiran negeri-negeri tersebut, negeri Melayu seperti Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Kepentingan British di negeri Selat dapat dipastikan terjaga. Dia nak menjaga pelaburan rakyatnya di Tanah Melayu, khususnya rakyat British yang banyak melabur, misalnya daripada pelabur Cina yang merupakan rakyat British, dan juga pelabur-pelabur Eropah yang lain yang melabur dalam sektor pelombongan khususnya, dan juga sektor peladangan. Jadi British atas desakan mereka juga, British telah mengambil tindakan untuk merangka untuk mengambil alih pentadbiran Tanah Melayu supaya mereka dapat mengawal semua masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Kepentingan British di Selat dapat dipastikan terjaga. Bagi tujuan itu, perjanjian pakur telah ditandatangani dan sistem residen mula dilaksanakan di negeri Perak. Sistem residen menjadi manifestasi kepada pembentukan pentadbiran moden di negeri-negeri Melayu. Itulah bermulanya satu bentuk pentadbiran Barat di Tanah Melayu melalui perjanjian pakur
mula dengan sistem residen, pertama kali diperkenalkan di Perak, kemudian di Sungai Ujong, di Pahang, dan juga di Selangor. Antara faktor campur tangan British yang penting adalah satu, revolusi industri di Eropah. Seperti mana kita tahu bahawa perkembangan industri di Eropah itu, khususnya di England, ini menyebabkan permintaan terhadap bahan mentah yang banyak, murah dan berterusan, sangat diperlukan, khususnya daripada kawasan-kawasan baru. Sebab itu mereka memerlukan tanah jajahan. Satu. Kedua, melalui revolusi industri juga menyebabkan mereka memerlukan pasaran baru yang tetap, pasaran baru yang tetap, sebab barang-barang atau pembarangan atau produk yang dikeluarkan oleh kilang-kilang di Eropah, di England khususnya, mereka memerlukan pasaran. Sebab di Eropah pada waktu itu semua negara tengah sibuk menghasilkan barangan, tapi pasaran mereka agak terhad jika hanya bergantung kepada pasaran Eropah. Jadi mereka perlu menjajah negara lain untuk membolehkan mereka menjual barangan mereka. Itu perkara yang penting. Kedua, kaya dengan bahan mentah seperti biji timah. Seperti kita tahu, negeri Melayu, khususnya di Perak, Selangor, Negeri Sembilan, kaya dengan biji timah. Jadi British berhasrat untuk mendapatkan sumber bahan mentah ini secara dengan banyak, dengan murah dan berterusan. Itu perkara yang penting. Jadi dan yang ketiga disebabkan oleh bahan mentah dan pasaran ekspor. Ini dua benda ni yang saya katakan tadi yang merupakan matlamat utama, sebab utama mengapa British mula campur tangan di negeri Melayu. Selain itu, British campur tangan juga disebabkan oleh pelaburan oleh peniaga-peniaga Inggeris ataupun pelabur-pelabur Inggeris, terutamanya dalam pelombongan biji timah. Jadi kepentingan untuk menjaga pelaburan mereka ini menyebabkan faktor yang penting mengapa British campur tangan di negeri Melayu. Satu lagi, mereka bimbang akan berlakunya campur tangan daripada kuasa barat yang lain yang sedang sibuk juga untuk mencari tanah jajahan seperti Itali, Jerman, Perancis, Rusia dan sebagainya. Selain itu, pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 juga penting dalam membolehkan ekspedisi meluaskan kuasa ini dengan mudah dapat dilaksanakan, kerana Terusan Suez ini telah memendekkan jarak perjalanan antara Eropah ke timur melalui Terusan Suez, dan juga dia menjimatkan kos serta memendekkan perjalanan dari segi masa. Itu juga merupakan satu faktor yang menyebabkan berlakunya campur tangan ini. Selain itu, akibat daripada situasi anarki, iaitu pelanggaran undang-undang yang membawa kepada gangguan politik, gangguan sosial, kekacauan yang berlaku di negeri Melayu. Bagi British, keadaan ini perlu diubah. Satu lagi adalah perang saudara yang berlaku antara pemerintah dengan golongan bangsawan, pembesar-pembesar Melayu pada waktu itu, untuk menguasai sama ada untuk mendapatkan takhta seperti di Perak, mewarisi takhta, ataupun juga merebut kawasan-kawasan yang kaya dengan biji timah. Ini antara faktor penting yang membawa kepada campur tangan British di negeri Melayu. Selain itu, perang antara kongsi gelap Cina di Perak, di Selangor khususnya antara dua puak Gehin dan Haishan, perebutan kawasan ataupun konsesi pelombongan biji timah. Ini telah memburukkan lagi keadaan. Perang saudara yang berlaku di negeri Melayu bersama dengan kemasukan campur tangan antara pembesar dengan kongsi-kongsi gelap ini yang memihak antara satu sama lain, yang menyebabkan perang saudara ini merebak dan menjadi semakin besar. Perkara ini akan mengganggu kegiatan ekonomi di negeri Melayu. Selain itu, berlaku masalah lanun di Selat Melaka, juga dijadikan alasan oleh Barat, oleh British utamanya, untuk meletakkan kuasanya di negeri Melayu dengan alasan kerajaan Melayu pada waktu itu tidak mampu untuk memastikan keselamatan Selat Melaka, terutamanya dari segi ancaman lanun dan sebagainya. Dan satu lagi adalah berlakunya perubahan besar dari segi dasar luar British akibat daripada perubahan kemenangan Parti Konservatif dalam pilihan raya yang menguasai Parlimen British pada tahun itu. Ini membawa perubahan dasar daripada tidak campur tangan kepada dasar campur tangan. Apabila British bertapak di negeri Melayu, khususnya di Sungai Ujong, di Perak, di Selangor, kemudian di Pahang,
okey, maka British telah membawa satu bentuk pentadbiran barat, okey, yang dipanggil sistem residen. Ini yang pertama. Okey, dalam sistem residen, British campur tangan dengan alasan melindungi kepentingan pedagang ataupun pelabur-pelabur British di negeri-negeri Melayu. Okey, kekacauan meletus dengan perang larut untuk merebut kawasan Lombok Biji Timah. Okey, seperti yang saya dah terangkan sebelum ini. Okey, jadi inilah alasan penting yang digunakan oleh British untuk membolehkan dia meletakkan sistem residen. Okey, di mana seorang residen itu pegawai British diletakkan di negeri-negeri Melayu ini untuk memastikan keselamatan dan keamanan negeri-negeri tersebut bagi membolehkan kegiatan ekonomi dijalankan dengan lebih baik dan dapat menghasilkan keuntungan, memperoleh keuntungan yang banyak. Dalam sistem residen ada beberapa perkara penting yang kita kena faham. Pertama, sistem pemerintahan secara tidak langsung di negeri-negeri Melayu yang telah menerima perlindungan Inggeris. Okey, itu perkara yang pertama dalam sistem residen. Ini residen diperkenalkan. Okey, dan seorang residen diletakkan di negeri Melayu, itu di Perak, di Selangor, di Sungai Ujong, kemudian di Negeri Sembilan dan juga Pahang. Okey, seorang residen Inggeris dilantik di 4 negeri, itu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Yang kedua. Yang ketiga, memberi nasihat kepada Sultan. Residen ditugaskan memberi nasihat kepada Sultan mengenai semua urusan pentadbiran dan pemerintahan kecuali perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat orang Melayu. Okey, yang keempat, Sultan kekal sebagai ketua negara. Maksud ketua setiap negeri itu, ketuanya adalah Sultan. Okey, residen untuk memberi nasihat dan bukan memerintah. Okey, ini antara perkara penting yang terkandung dalam sistem residen. Pelaksanaan sistem residen di Perak pada tahun 1874 bermula apabila Raja Abdullah dan Ngah Ibrahim ini telah menulis surat kepada Gubernur British di Singapura untuk campur tangan di Perak. Okey, ini membawa kepada perjanjian Pangkor yang ditandatangani pada 20 Januari 1874. Okey, ini membawa kepada seorang pegawai British yang bernama J.W.W. Bush dilantik sebagai residen di Perak. Okey, di Selangor pula, Selangor juga menerima seorang residen pada tahun 1874. Okey, dia bermula apabila perang saudara melibatkan Raja Mahdi dan Raja Abdullah. Okey, yang dipanggil Perang Kelang. Ini membawa kepada campur tangan British. Okey, pada awalnya tidak disambut dengan baik, tetapi apabila berlaku isu kapal kargo British diserang, maka British telah mengambil ini sebagai alasan untuk campur tangan di Selangor. Akhirnya Selangor terpaksa menerima seorang residen British iaitu J.J. Davison dan Frank Swettenham sebagai penolong residen. Ini yang berlaku di Selangor. Kita kena fahamkan apa dia sistem residen. Tugas residen yang pertama untuk membolehkan dan mengekalkan keamanan dan ketenteraman. Itu sebab pertama mengapa residen itu diperkenalkan. Kedua, untuk mengembangkan sumber-sumber negeri-negeri Melayu yang diletakkan seorang residen untuk mentadbirnya. Ketiga, tugas residen adalah untuk mengatur sistem pengumpulan dan pentadbiran hasil secara tetap, secara efisien, yang membolehkan British mendapat keuntungan. Jadi tiga tujuan utama mengapa residen itu diperkenalkan, dan tugas residen adalah berdasarkan kepada tiga kepentingan ini. Itu memulihkan dan mengekalkan keamanan. Kedua, membangkitkan sumber ataupun mengembangkan sumber-sumber ekonomi negeri-negeri Melayu. Dan ketiga, untuk mengatur sistem pengumpulan dan pentadbiran hasil ataupun cukai di setiap negeri di bawah sistem residen ini supaya menjadi lebih cekap dan lebih efisien. Sistem residen ini pertama kali diperkenalkan di negeri-negeri Melayu. Akibatnya ada banyak masalah. Masalah pertama yang dihadapi adalah sistem residen ini tidak ada panduan ataupun peraturan yang jelas atau arahan untuk membimbing residen bagaimana menjalankan tugasnya. Itu perkara yang pertama. Kedua, bergantung pada inisiatif dan kepintaran residen itu sendiri. Semasa dia menguruskan negeri-negeri yang
di bawah pentadbirannya. Tidak ada kuasa untuk memaksa sultan untuk menerima nasihatnya. Residen dia tak ada kuasa untuk memaksa sultan menerima segala nasihatnya. Okay? Sebab tu dia bergantung kepada individu tersebut. Kejahilan tentang nilai dan kepekaan terhadap adat istiadat tempatan ini juga merupakan satu masalah besar kepada pelaksanaan sistem residen ini. Okay? Ada residen yang tidak jelas tentang nilai-nilai dan adat resam masyarakat Melayu, okay, yang membawa kepada konflik antara residen dan pembesar-pembesar tempatan. Okay, ini yang saya boleh simpulkan. Sistem pentadbiran pertama adalah sistem residen. Okay, ini adalah sistem pentadbiran barat yang diperkenalkan oleh British. Tujuan dia pertama dia untuk mewujudkan keamanan. Okay? Bila aman, baru dia boleh membangunkan ekonomi. Okay, bila ekonomi itu berkembang, maka British boleh mendapat cukai yang banyak. Okay, boleh mengutip hasil atau cukai. Ini akan memberi keuntungan kepada British. Okay, itu sebab penting mengapa sistem residen itu dilaksanakan, dan itulah tugas residen sebenarnya. Okay, tetapi masalahnya residen menghadapi pelbagai masalah. Sebab satu, tak banyak yang dibantu oleh kerajaan British. Kerajaan British menyerahkan sepenuhnya kepada residen untuk kebijaksanaan residen untuk mentadbir urus negeri-negeri di bawahnya. Itu satu. Kedua, kuasa residen yang terbatas. Ini kuasa residen yang terbatas. Dia tak boleh paksa sultan untuk menerima nasihatnya. Tetapi itu bergantung kepada individu macam saya katakan tadi. Misalnya JW Birch di Perak. Nampak jelas dia berkuasa. Menyebabkan sultan dan pembesar-pembesar Perak pada waktu itu tidak puas hati dan marah di atas tindakan-tindakan residen yang dikatakan telah mengambil alih kuasa sultan dan kuasa pembesar tempatan. Okay, yang ketiga, tiada panduan khusus kepada residen. Ini tak ada panduan yang jelas bagaimana untuk melaksanakan sistem residen ini. Okay, sultan dan pengikut-pengikutnya termasuk pembesar terutamanya menentang perubahan pentadbiran barat yang dibawa oleh residen ini. Okay, nampak jelas mereka kehilangan dari segi kuasa, hilang sumber pendapatan, okay, hilang dari segi sokongan dan hubungan dengan masyarakat tempatan. Sebab pada waktu itu kedudukan seorang pembesar itu dilihat berapa ramainya orang suruhan yang dia miliki misalnya. Okay, keadaan itu berubah sebab mereka tidak lagi boleh memiliki orang suruhan. Okay, tidak ada lagi pengikut yang boleh membantunya. Sebab pembesar tidak ada lagi kuasa. Itu yang berlaku selepas sistem residen diperkenalkan. Okay, ini adalah antara perkara penting yang berlaku akibat dari pelaksanaan sistem residen, iaitu satu bentuk pentadbiran British yang pertama kali diperkenalkan di negeri-negeri Melayu, iaitu Perak, Selangor, Sungai Ujong dan Pahang. Okey, dalam sistem residen tadi kita dah lihat sebab diperkenalkan, tugas residen, okay, tugas-tugas residen, masalah yang dihadapi oleh residen. Okay. Yang satu lagi kita perlu lihat kelebihan sistem residen. Okay, pertama, sistem residen ini dari segi pemerintahan barat yang diperkenalkan telah berjaya mewujudkan keamanan dan ketenteraman di negeri-negeri Melayu yang sebelum ini bergolak. Ini akibat daripada perang saudara, perebutan kawasan Benjer Timah, okay, telah berjaya ditangani oleh residen. Itu perkara pertama. Yang kedua, sistem residen juga berjaya membawa kepada perkembangan dalam infrastruktur, khususnya pengangkutan darat dan juga komunikasi. Okay, ini sesuatu yang baru yang telah memajukan lagi infrastruktur negeri-negeri pantai barat terutamanya akibat daripada kemajuan perlombongan dan aktiviti peladangan. Okay, yang ketiga, berlakunya perkembangan dalam peladangan, iaitu pertanian komersial, terutamanya penanaman getah, telah diperkenalkan oleh British. Dan yang keempat, dalam kelebihan sistem residen juga disebabkan oleh perubahan sosial, di mana penghapusan sistem hamba hutang. Tidak ada lagi sistem perhambaan apabila sistem residen ini diperkenalkan. Okay, ini antara 4 kelebihan yang berlaku apabila sistem residen diperkenalkan. Kita perlu lihat perbezaan antara pentadbiran barat dan pentadbiran tempatan. Okay, dalam tema 1 kita membincangkan tentang pentadbiran tempatan. Ini yang diuruskan oleh sultan melalui sistem feudal tempatan. Okay, kemudian apabila masuknya British,
okay, maka British telah memperkenalkan pentadbiran barat. Contoh yang pertama tadi, sistem residen. Okay, kalau kita lihat ada kebaikan dan kekurangan kedua-dua antara pentadbiran barat dengan pentadbiran tempatan. Pertama, pentadbiran barat dilihat sebuah berjaya menghasilkan sebuah kajian yang baik, sebab mereka ada undang-undang, peraturan yang jelas. Dari situ mereka dapat wujudkan keamanan dan keselamatan negeri-negeri yang diletakkan di bawah sistem residen. Akibat daripada keadaan yang aman dan tenteram tadi, membolehkan pertambahan penduduk berlaku. Wujudnya bandar-bandar baru, bandar-bandar BJ, yang membolehkan kemasukan ramai orang dagang dari China. Kemudian apabila sistem peladangan diperkenalkan, maka ramai orang dagang daripada India dibawa masuk. Maka ini telah menyebabkan pertambahan penduduk di negeri-negeri Melayu pada waktu itu. Ada ini ditambah lagi dengan kemudahan akibat daripada perkembangan ekonomi. Tadi British telah membangunkan infrastruktur, membina jalan raya, jalan kereta api, kemudian memajukan sistem telegraf, komunikasi yang lebih baik, untuk memudahkan aktiviti perdagangan di negeri Melayu. Semua tu kelebihan. Dan mereka juga memperkenalkan sistem ekonomi komersial, terutama tanaman jualan seperti getah, kemudian kelapa sawit dan sebagainya. Semua ini telah membawa kebaikan kepada pengenalan sistem pentadbiran barat. Contoh saya berikan tadi ada sistem residen. Tapi ada kekurangannya. Ada 3 kekurangan sistem pentadbiran barat yang pertama ini, iaitu sistem residen. Kalau kita lihat, pertama, dia tak seragam dari segi pelaksanaannya. Di Perak lain, di Selangor lain, di Sungai Ujong, kemudian di Sembilan juga berbeza. Betul juga di Pahang. Dia bergantung kepada siapa residen yang mengetuai negeri-negeri tersebut. Itu satu kelemahan. Satu. Kedua, residen menjadi sangat berkuasa. Sepatutnya yang memerintah adalah Sultan. Residen memberi nasihat, tetapi sebaliknya berlaku. Residen telah menjadi sangat berkuasa. Sultan terpaksa meminta nasihat daripada residen, bukan Sultan yang memberi nasihat kepada residen, bukan residen yang memberi nasihat kepada Sultan. Itu satu kekurangan yang besar. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang berbeza. Kalau kita lihat pengenalan sistem residen ni, kadar pertumbuhan ekonomi itu tak sama di antara negeri-negeri. Di Perak, Selangor kaya dengan biji timah, lain. Di Sungai Ujong, adanya di Sungai Ujong. Di wilayah lain, daerah lain tidak berkembang. Betul juga di Pahang, bergantung kepada tanah yang luas dengan hasil bumi yang lain. Jadi pembangunan di pantai barat ni, di pantai barat ini kita nampak lebih baik. Satu, kalau banding dengan negeri-negeri lain di pantai timur misalnya. Itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang berbeza juga. Antara pantai barat dengan pantai timur tanah Melayu, yang mana dijajah oleh British. Kemudian satu lagi juga perbezaan dari segi pertumbuhan ekonomi dalam negeri itu sendiri. Di Perak lain, di Selangor lain, di Sungai Ujong, begitu juga di Pahang. Bergantung kepada keupayaan residen yang mentadbir negeri-negeri tersebut.